Ya, kat mana saya pergi? Sorry lah, saya pusing-pusing, tak ingat. Darab pukul 9 Jadi saya pulang balik tadi, itulah dia muamalat Islam yang berubah dan intinya. Sebab itulah kita perlukan sentiasa para ulama yang perlu dirujuk dan perlu dibincang. Ijma'u lahul alimin wal abidin. Ya, kumpulkan dan kemudian mesti respect bidang masing-masing. Sebab itulah para ulama kata kepada ahli hadis, antum saidali wa nahnul atibba. Kamu wahai ahli hadis adalah farmasis, kami doktor. Dia kena sinergi, kena tolong menolong, tapi jangan masuk bidang masing-masing, kecuali kamu memang dah belajar betul-betul lah. Ya. Tapi bila orang yang belajar hadis sahaja, yang tidak mendalami usul fiqh, mendalami usul fiqh ni tak boleh baca kitab, baca sendiri tak boleh tuan-tuan. Memanglah katanya baca buku dengan sendiri macam belajar dengan syaitan, memanglah itu tidak ada nas yang sahih. Tapi betul juga kalau kita tak cukup ilmu alat, memang jadi sesat jawapannya. So dan tidak dapat malakah dia, tak dapat malakah fiqhiyah. Nak dapat tu kena duduk menghadap tuan-tuan. Baru dapat. Duduk menghadap dan tulis, buat khulasah, tulis dengan 5, 6, 7, 8 kitab turah. Baru boleh dapat tuan-tuan. Dia punya feel dia, zuk dia, macam mana dia boleh masuk dalam kita. Kalau tak dapat, sungguh. Sebab itulah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, seorang muhaddis Syria, kata, kamu tak akan dapat zuk sebuah kitab kecuali kamu baca daripada awal, kulit awal sampai kulit habis. Kita zaman sekarang ni tuan-tuan, kita baca terlebih daripada kitab. Kita mengaji dengan tuan guru Haji Google. Itu yang banyak sesat tu. Tuan guru Haji Google saja yang dirujuknya. Kan? Jadi ambil cukup sini. Oh, salah tuan-tuan. Salah. Sebab tu dah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah cakap lagu tu. Baik, jadi bila mana kita nak muamalah tadi tu, selain daripada itu, nak menegur pula, nak memahami maqasid tadi, nak memahami maqasid, turuqul itsbatil maqasid, kena daripada dalil Quran yang sah, yang wadih. Contohnya, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah inginkan bagi kamu kemudahan dan bukan kesukaran. Contohnya itu yang jelas Allah nakkan apa. Kemudian ada pula sarihil amri bil amri wan nahyi an minan nusus. Terangnya larangan Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kemudian ada pula an-nazru ila ilalin nas bituruq masalikil illah. Ini faham, ini susah sikit tuan-tuan. Kena tengok kepada nas sarih dengan cara melihat masalikil illah. Sebab tadi semua nas-nas dalam bab muamalah, bab duit, bab pentadbiran, semuanya ada illahnya. Maka kena lihat, kena cari. Nak cari itulah yang Imam Syafi'i sebut. Dia masih Imam Syafi'i, masa beliau nak membenarkan qiyas. Qiyas, ya. Mazhab Zahiri tak terima qiyas. Okey? Mazhab 4 terima qiyas. Imam Syafi'i cari mana dalil qiyas yang nak membolehkan qiyas. Maka disebutkan dalam kitab Nihayatul Usul dan lain-lain kitab, Imam Syafi'i dapat dalil membolehkan qiyas daripada satu ayat. Apa dia? Fa'tabiru ya ulil albab. Tu ayat dia. Pendek je. Puas dia mencari ayat tu. Habis Quran tu lunyai mencarinya. Itu ayat dia. Fa'tabiru, seberanglah wahai ulil albab. Ambil iktibar. So jadilah kemudian qiyas antaranya. Ya. Kalau tuan-tuan tak percaya, tengoklah dalil qiyas apa dia. Itu mesti ada ayat tu. Ya. So jadi qiyas ada dalil, ada illah. Maka illah dia ada namanya nas. An-nas itu diguna. Ada saja dalam nas, ada nas tu kai lakuna dulatan bainal aghniya, contoh. Ada min ajli, contohnya Nabi kata min ajli dafah. Ya. Ada li ajli, ada idn. Ya. Itu nas. Ada pula an-nas az-zahir. Semua ada ni. Yahtamilu ghairuhu ihtimalan marjuhan. Dia ada ihtimal. Contohnya wala nabluwannakum hatta ta'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Ya. Ada lam dekat situ. Wala nabluwannakum. Lam itu membawa maksud apa? Adakah maqasidnya Allah mendatangkan ujian ini adalah memang semata-mata nak tahu mana di antara kamu yang sabar atau tidak? Ada perbincangan ulama. Perkataan hatta, perkataan inna, contohnya innaha laisat binajas wa innaha minat tawafina alaikum wat tawafat. Abu Daud, kucing.
najis atau tidak? Nabi kata innaha, sesungguhnya ia tidak najis. Sesungguhnya itu ada dia punya illah. Maksud panjang dia tu tuan. Kemudian yang keempat ada namanya al-ima wa tanbih. Ya. Kemudian ada lagi pula istiqra' tasarrufati syari'. Oh ni panjang tu tuan. Tak sempat kita. Contohnya lagi satu, al-ihtida' bis sahabah fi fahmin nusus. Semua ini kena gabung baru kamu dapat maqasid. Ini bila kita sebut maqasid semua nak belajar. Maqasidnya ni, maqasidnya ni, maqasidnya ni, main hentam saja. Kan? Cari maqasid daripada gabungan ni baru kamu jumpa maqasid dia yang sebenar. Ya, kalau kita lihat contohnya Umar Al-Khattab dalam muamalah dia sebagai amir, pemimpin. Dia sampai larang dalam kitab Mughni disebut naha Umar lil amir wa aqribaih an yashtari syai'an min khumusil ghanimah. Maknanya ghanimah ni kalau ada keluarga-keluarga amir semua tak boleh campur tangan, tak boleh beli apa-apa. Kerana apa? Li'annahu mawdu'ut tuhmah, kerana boleh membawa tuhmah. Apa saja yang boleh membawa tuhmah kepada pemimpin yang menyebabkan keyakinan rakyat menjadi jatuh, maka pemimpin mesti buang. Itu barulah ahli sunnah punya yang package yang kena beritahu, bukan taat punya package je. Yang ini punya package pun kena beritahu. Nak menafikan tuhmah sampai begitu sekali Umar Al-Khattab buat. Tuhmah itu maqasid dia. Belajar daripada sahabat Nabi dan banyak lagi. Jadi saya rasa itulah yang sempat untuk kita kongsikan pada malam ini, walaupun mungkin sebahagian di antara kita mungkin tak berapa dapat tangkap apa yang saya sebut mungkin, tapi saya harapkan semua kita dapat, kalau tidak banyak, sedikit manfaat daripada kuliah yang disampaikan. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Kalau ada soalan, sempat lagi mana program masjid? Tak sempat lah. Okey.